Okey, tentang 2 bab 1 pola dan rujukan. Kita nak mewakilkan pola suatu rujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, kita dah belajar dah sebelum ni tentang pola. Sekarang ni kita nak belajar macam mana nak tulis pola dalam bentuk nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Ada 3 cara nak tulis pola. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, dia suruh nyatakan pola dalam bentuk nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Ada 3 cara. Okey, sebelum kita nak tentukan tiga-tiga benda ni, sebelum kita tulis tiga-tiga benda ni, kita kena kenal pasti dia punya pola. Apa pola antara nombor-nombor ni? Pola ni maksudnya perkaitan antara nombor-nombor ni. Macam mana satu boleh jadi 9, 9 boleh jadi 17, 17 boleh jadi 25, 25 boleh jadi 33. Okey, kalau kita tengok dia punya pola kat sini, corak dia, rujukan ni semakin lama semakin meningkat nombor ni. So maksudnya dia punya pola operasi tambah ataupun operasi darab. Kita tengok operasi tambah dulu. 1 tambah berapa dapat 9? 1 tambah 8. So sekarang kita tengok 9 tambah 8 dapat tak 17? Dapat. 17 tambah 8 dapat tak 25? Dapat juga. So maksudnya kesimpulan kita buat di sini, dia punya pola tambah 8. Okey, selesai dah. Kita dapat lagi pola. So sekarang ni, daripada pola yang kita dapat ni, kita kena tulis dalam bentuk nombor. Tulis je balik apa dia ni nombor. Tambah 8. Dalam perkataan nak tulis macam mana? Ubah ni benda ni, tambah 8 ni dalam bentuk perkataan, dalam bentuk ayat. So tambah 8 daripada nombor sebelumnya. Dua benda ni tak ada masalah. Yang ada masalah sekarang ni kalau nak buat dalam bentuk ungkapan algebra. Tu yang jadi masalah. So sekarang ni tak apa, saya akan tunjuk satu persatu, step by step. Okey, sekarang ni kita nak tengok corak dulu bentuk dia macam mana. Okey, sebutan pertama 1, sebutan kedua 9, sebutan ketiga 17, sampailah sebutan kelima 33. Okey, T ni maksudnya sebutan. Okey, sebutan pertama, sebutan kedua sampailah sebutan kelima 33. Yang jadi masalah yang ini. Okey, kali pertama kita nampak memang kita tak faham apalah benda ni kan. Ungkapan algebra ni kita nampak satu corak atau pattern yang sama untuk menghasilkan nombor-nombor ni. Okey, dan kita buat kesimpulan terus kat sini. 1 tambah 8 sebab semua sama, 1 tambah 8. Yang bezakan yang belakang ni. So macam mana kita nak buat yang ni? Okey, kalau saya bagi soalan kedua, suruh buat corak, barangkali nak buat. Okey, sebab tak faham lagi. So saya akan tunjuk step by step, satu persatu macam mana nak bina ungkapan algebra ni. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, ada 2 soalan kat sini. Pertama, yang kedua. Okey, ikut step by step yang saya tunjuk ni. Yang pertama, apa yang awak kena buat untuk selesaikan nak jadikan ungkapan algebra? Yang pertama, kita kena kenal pasti sebutan pertama. Senang. Sebutan pertama tu maksudnya nombor pertama dalam rujukan tu. Okey, nombor yang pertama dalam rujukan tu. Nombor 2 ni pun nombor yang pertama dalam rujukan tu. Nombor 3. Senang, tak ada masalah step pertama. Step yang kedua, pola. Kita dah belajar dah sebelum ni, perkaitan antara nombor. Yang pertama ni macam mana 2 boleh jadi 8, 8 boleh jadi 14, 14 boleh jadi 20. Okey, ni tak ada masalah lah sebab kita dah belajar tadi. So apa pola dia kat sini ni? Tambah 6. Okey, selesai. Step pertama selesai, step kedua selesai. Okey, step 3 ni yang kena ingat. Ada 2 rumus kena ingat, kena hafal. Okey, rumus yang pertama, rumus yang kedua. Kalau kita tengok 2 rumus ni lebih kurang sama. Ada sebutan pertama, ada sebutan pertama, ada pola, ada pola. Dan yang belakang ni pun sebenarnya lebih kurang sama. N tolak 1, ni pun N tolak 1. Bezanya N tolak 1 ni dia kuasa. Yang ni kita darabkan sebab dalam kurungan. Okey, untuk soalan ni step pertama kita dah dapat, step yang kedua kita dapat. Step yang ketiga ni nak guna yang mana satu antara 2 rumus ni. Okey, cara nak guna untuk rumus ni, kalau pola dia operasi tambah macam ni, dengan operasi tolak kita guna rumus ni. Kalau dia pola operasi darab ataupun bahagi, kita guna rumus ni. Okey, sekarang ni step 3 untuk soalan ni. Nak guna yang mana? Kita tengok dia punya pola tambah. So kalau tambah, gunakan rumus yang ini. Salin balik rumus ni.
T1 Tn, T1 sebutan pertama, pola, n tolak 1. ok, langkah seterusnya gantikan nilai. Sebutan pertama dia apa? 2, pola dia apa? Tambah 6. Lepas tu salin balik n tolak 1. ok, n ni pula nanti kita akan gantikan dengan nombor 1, 2, 3, 4, 5 bergantung pada sebutan yang dia nak. ok, contoh sekarang ni kalau sebutan pertama 2, sebutan kedua 8, sampailah sebutan kelima 26. ok, selesai sampai sini dah. Tapi sebelum tu, cara nak semak dulu lah sama ada yang kita buat ni betul ataupun salah. ok, cara nak semak, kita pilih salah satu sebutan yang ada kat sini. Katakan saya ambil 26. 26 ni sebutan ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So sebutan kelima nombor 26. Kita nak semak betul tak? Kalau kita guna rumus ni, masukkan nombor 5 dalam n ni, kita dapat 26. ok, kita try Tn sebutan kelima 5. ok, betul tak sama 26? Salin balik 2, 2 tambah 6, tambah 6. N ni sebutan kelima kan, gantikan dengan nombor 5. Selesaikan, dapat 26. Katakan jalan kereta, dapatlah 26. So maksudnya betul lah yang kita buat ni. ok, kita tengok yang kedua pula. Step pertama, tentukan dia punya sebutan pertama. Apa dia? 3. Pola dia, apa pola dia? Katakan tambahlah 3 tambah berapa? 6. 3 tambah 3. ok, 3 tambah 3 6. 6 tambah 3 dapat tak 12? Tak dapat. So maksudnya dia bukan operasi tambah. So kalau bukan operasi tambah, kita try operasi darab. 3 darab berapa? 6. 3 darab 2, 6. 6 darab 2, 12. 12 darab 2, 24. So maksudnya dia nya pula pola tambah darab 2. Darab 2, darab 2, darab 2. Selesai kat situ. So sekarang ni kita dah selesai dah. Step kedua, kita nak tengok step yang ketiga. Nak guna rumus yang mana satu? Rumus yang pertama ni ke rumus yang kedua? Disebabkan dia operasi darab, dia punya pola, kita gunakan rumus yang kedua. Macam saya cakap tadi, tambah tolak guna rumus ni, darab bahagi guna rumus ni. ok, tulis balik rumus ni. ok, gantikan nilai dia. Sebutan pertama 3, pola dia darab 2, n tolak 1 jadi kuasa. ok, selesai kat situ. N ni nak gantikan dengan nombor 1 sampailah nombor apa yang dia nak. ok, sekarang kita nak semak betul tak rumus yang kita buat ni. ok, macam mana? Kita pilih salah satu sebutan kat sini. Nombor apa? Katakan kita pilih nombor 24. Nombor 4 ni sebutan ke berapa? 1, 2, 3, 4. So sebutan keempat 24. ok, kita nak try tukar n ni dengan nombor 4. Dapat tak yang sebutan keempat ni 24? ok, kita try cuba. Sebutan keempat n4, 3, 3 darab 2, darab 2. N gantikan dengan 4 sebab sebutan keempat. Tengok kira betul tak dapat 24. Katakan jalan kereta, kita akan dapat 24. So maksudnya betul lah kepan algebra yang ni. Boleh? ok, seterusnya kita nak contoh yang seterusnya. ok, ingat lagi step pertama, kenal pasti sebutan yang pertama. Apa sebutan pertama dia? 17. Seterusnya kenal pasti dia punya pola. Nombor semakin berkurang, maksudnya dia operasi tolak ataupun operasi bahagi. ok, 17 kita tengok tolak dulu. Tolak berapa dapat 7? 17 tolak 10 dapat 7. 7 tolak 10 dapat tak negatif 3? ok, dapat negatif 3. So maksudnya kesimpulan kat sini kita dapat dah pola dia tolak 10. Dua rumus yang kena ingat. ok, ni rumus yang pertama, ni rumus yang kedua. Nak guna yang mana satu? Disebabkan dia operasi tolak, so kita guna rumus yang pertama. Masukkan rumus yang pertama. ok, dan masukkan rumus yang pertama. Kita gantikan nilai. ok, T1 sebutan pertama 17, pola dia tolak 10. Lepas tu n tolak 1 kita salin balik. So kita dapatlah ungkapan algebra untuk rujukan yang ini. ok, seterusnya n apa dia?
1 hingga 5. Okey, selesai dah untuk yang ni. Kita nak selesaikan yang ini pula. Okey, step pertama, tentukan sebutan pertama. Apa nombor pertama dekat ni? 81. Seterusnya kita tentukan dia punya pola. Nombor dia semakin berkurang. Okey, maksudnya antara operasi bahagi ataupun operasi tolak. So kita terus selesaikan. Okey, dia punya pola bahagi 3. So kalau operasi bahagi, kita nak guna rumus yang mana? Yang pertama ataupun yang kedua? Okey, saya ingatkan dah sebelum ni, untuk operasi tambah dengan tolak pola dia, kita gunakan rumus yang ni. Kalau pola dia operasi darab ataupun bahagi, kita gunakan rumus ni. Okay, sekarang ni operasi bahagi, kita guna rumus yang kedua. Salin balik rumus kedua. Seterusnya gantikan nilai. Sebutan pertama 81, pola bahagi 3, kuasa N tolak 1. Selesai dah. Ni ungkapan algebra dia. N sama dengan berapa? 1 sampai 5. Okey, itu sahaja.